Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada sesi kali ini, saya akan membincangkan jalan penyelesaian bagi soalan dalam subtopik 4.2 iaitu muatan haba tentu. Berikut adalah ringkasan perbandingan antara muatan haba dan muatan haba tentu. Penting untuk awak tahu dan faham tentang definisi, rumus dan juga unit. Kita teruskan kepada perbincangan soalan yang pertama iaitu latihan formatif 4.2. Sebuah bekas mengandungi 200 gram air pada suhu awal 30 darjah Celsius. Paku besi berjisim 200 gram pada suhu 50 darjah Celsius direndam ke dalam air itu. Berapakah suhu akhir air itu? Nyatakan andaian yang anda perlu buat dalam perhitungan anda. Okay, untuk jawab soalan, pertama awak kena baca dan fahamkan soalan. Okay. Bila awak dah fahamkan soalan, barulah awak senaraikan maklumat yang diberi. Untuk soalan ni, saya dah senaraikan maklumat dalam bentuk jadual. Okay. Kemudian awak kena pastikan juga untuk jisim, dia bagi kita dalam unit gram. Okay, nampak tak ni? 200 gram. So, awak kena tukar kepada unit SI iaitu kilogram. Okay, so 200 gram bersamaan dengan 0.2 kilogram. Okay. Sebab tu kat sini saya letak terus 0.2. Sebab saya tukar kepada SI unit terus. Okay, kemudian bila awak dah senaraikan semua maklumat, barulah awak boleh buat andaian berdasarkan situasi. Untuk soalan ni, andaian kita ialah tiada haba yang diserap atau dibebaskan ke persekitaran. Maksudnya, haba yang dibebaskan sama dengan haba yang diserap. Okay, sekarang ni kita nak tahu siapa yang serap haba, siapa yang bebaskan haba. Okey, nak tahu yang itu, awak kena tengok suhu awal. Suhu awal bagi air adalah 30 darjah Celsius. Manakala suhu awal bagi paku adalah 50 darjah Celsius. Okey, antara dua objek ni, paku dia mempunyai suhu yang lebih tinggi. So, seperti yang awak belajar sebelum ni, haba dia akan bergerak daripada kawasan panas ke kawasan yang sejuk. Jadi, paku dia akan membebaskan haba, manakala air akan menyerap haba. So, untuk soalan ni, haba yang dibebaskan sama dengan haba yang diserap. Okay, jadi, rumus untuk haba adalah MC delta theta. Q sama dengan MC delta theta di mana M adalah jisim, C adalah muatan haba tentu, delta theta adalah perubahan suhu. Bila awak dah tentukan rumus, barulah awak boleh masukkan nilai ke dalam rumus awak. Okey, so masukkan nilai. Ini adalah haba yang dibebaskan. So, kita ada 0.2 darabkan dengan 450. Okey, darabkan dengan perubahan suhu. So, 50 tolak dengan theta sama dengan haba yang diserap ialah haba air. So, kita ada 0.2. Okey. Darab dengan 4200. Okey, darab dengan theta tolak dengan 30. Okey, kemudian awak selesaikan. Yang ni selesaikan dulu, awak akan dapat 90. So, 90, 50 tolak theta sama dengan 840. Theta tolak dengan 30. So, kat sini saya shortcutkan terus. Okey, so awak akan dapat kat sini 840 tolak dengan 90 theta sama dengan 4500 tambah dengan 25200. Okey, yang ni awak tekan kalkulator je. So, awak akan dapat kat sini 750 theta sama dengan 29700. Okey, nak cari theta awak kena bahagi 29700 bahagi dengan 750. So, tak ada masalah. Tekan kalkulator je. Awak akan dapat theta sama dengan 39.6 darjah Celsius. Okey. Ini adalah jawapan akhir awak. Okey, so awak dah jawab kedua-dua soalan. Awak dah nyatakan suhu akhir dan awak juga dah nyatakan andaian awak. Sekarang kita pergi kepada perbincangan soalan yang kedua iaitu soalan nombor 4 di dalam buku modul muka surat 91.
Sebuah pemanas elektrik digunakan untuk memanaskan 3 kg air. Jika kuasa dibekalkan selama 8 minit, berapakah peningkatan suhu air tersebut? Okey, bila dapat soalan, perkara pertama yang awak kena buat ialah awak kena fahamkan soalan. Okey, kemudian senaraikan semua maklumat yang diberi. Okey, kita dah diberi nilai apa? Soalan dah bagi kita nilai P. Ini adalah nilai P iaitu 2 kilowatt. Okey, so P sama dengan 2 kilowatt. Okey, kilowatt awak kena tukar kepada watt sahaja. So, awak akan dapat P awak sama dengan 2000 watt. Okey, so P sama dengan 2000 watt. Okey, kemudian soalan ada beri apa lagi? Dia ada bagi kita nilai M. Jadi, M sama dengan 3 kilogram. Okey. Soalan juga ada bagi nilai T. 8 minit adalah masa nilai T. Okey, T sama dengan 8 minit. Okey, terus tukar kepada SI unit. So, awak akan dapat 8 minit bersamaan dengan 480 saat. Kemudian, soalan ada bagi juga nilai C. Okey, C sama dengan 4200 joule per kilogram per degree Celsius. Okey, so kita kena cari peningkatan suhu air. Ini yang kita kena cari. Dan awak dah senaraikan semua maklumat, awak perlu buat andaian. Okey, untuk soalan ni kita kena mengandaikan bahawa semua bekalan kuasa elektrik telah bertukar menjadi tenaga haba. Sebab apa? Sebab dia panaskan air. Okey, so daripada tenaga elektrik, dia bertukar menjadi tenaga haba. Okey, so kita akan dapat rumus kita PT sama dengan MC delta theta. Okey, so masukkan nilai. Kita ada 2000 darabkan dengan 480 sama dengan 3 darab dengan 4200. Okey, delta theta. Okey, lepas tu awak darab tekan sahaja kalkulator, awak akan dapat 960,000 sama dengan 12,600 delta theta. Okey, so sekarang ni kita nak cari delta theta. Jadi delta theta sama dengan 960,000 bahagi dengan 12,600. Jadi awak akan dapat 76.2 darjah Celsius. Itu sahaja. Kita teruskan kepada soalan yang ketiga, iaitu soalan nombor 5 di dalam buku modul muka surat 91. Sebuah pemanas rendam digunakan untuk meningkatkan 0.2 kg air dalam bekas kuprum berjisim 0.05 kg. Kirakan masa yang diambil agar suhu air dan bekas dinaikkan sebanyak 20 darjah Celsius. Okay, diberi muatan haba tentu air ialah 4,200, manakala muatan haba tentu kuprum ialah 400 joule per kilogram per darjah Celsius. Okey, bila awak dapat soalan, benda pertama yang awak kena buat ialah awak kena senaraikan semua maklumat yang diberi. Okey, soalan bagi kita yang pertama adalah nilai P. Okey, 1.2 kilowatt ni adalah nilai P. So, P sama dengan 1.2 kilowatt. Okey, so awak kena tukarkan kepada watt. 1.2 kilowatt bersamaan dengan 1200 watt. Okey, kemudian soalan ada bagi kita jisim air. Jadi saya letak MA sama dengan 0.2 kilogram. Okey, manakala jisim kuprum MK bersamaan dengan 0.05 kilogram. Okey, kirakan masa yang diambil. Okey, kita kena cari T. Okey, T sama dengan apa? Agar suhu air dan bekas dinaikkan sebanyak 20 darjah Celsius. Okey, 20 darjah Celsius ni adalah delta theta. Okey, so delta theta sama dengan 20 darjah Celsius. Okey, so kita senaraikan juga. CA sama dengan 4,200, manakala CK sama dengan 400 joule per kilogram per darjah Celsius. Awak dah senaraikan semua maklumat. Langkah seterusnya awak kena
buat andaian. Kita andaikan bahawa semua bekalan kuasa elektrik telah bertukar menjadi tenaga haba. Sebab apa? Sebab dia panaskan air tu. Okey. So, awak akan dapat tenaga elektrik berubah kepada tenaga haba. Jadi, awak akan dapat PT sama dengan MC delta theta. Tetapi dekat sini, kita ada dua elemen iaitu air dan kuprum. So, awak kena tambahkan tenaga haba bagi kedua-dua elemen iaitu air dengan kuprum. Jadi, awak akan dapat PT sama dengan MC delta theta air tambah dengan T delta theta kuprum. Okey, so kita faktorkan delta theta sebab nilainya sama. Kita susun siap-siap rumus ni, jadikan T sebagai subjek. Mudah untuk awak masukkan nilai. Okay, so T awak, T sama dengan delta theta. Delta theta sama dengan 20. Okey. Jisim air 0.2 darab dengan 4200 tambah dengan 0.05 darabkan dengan 400. Okey. Perkan dengan P. Okey, nilai P kita adalah 1200. Okey, jadi awak tekan sahaja kalkulator. Okey, jadi nilai T awak akan dapat 14.33 saat. Kesimpulannya, untuk perbincangan kali ini, okey, bila awak dapat soalan, perkara pertama yang awak kena buat ialah awak kena fahamkan soalan terlebih dahulu. Okey, bila dah faham soalan, step yang kedua, awak kena senaraikan semua maklumat yang diberi. Okey, dan pastikan tukarkan unit ke dalam unit SI. Okey, contohnya kalau soalan bagi dalam gram, tukarkan kepada kilogram. Kalau soalan bagi masa dalam minit, tukarkan kepada saat. Okey, kemudian awak perlu buat andaian. Dah senaraikan maklumat, langkah seterusnya adalah buat andaian. Lepas buat andaian, gunakan rumus yang sesuai. Kemudian masukkan nilai dan awak akan dapat jawapan. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.